Assalamualaikum, nama saya Afifah. Hari ini saya dan rakan-rakan akan mengupas tentang isu keluarga iaitu penceraian. Penceraian merupakan putusnya hubungan perkahwinan di antara suami dan isteri, iaitu gugurnya tanggungjawab di antara mereka. Mereka tidak lagi dibenarkan tinggal bersama. Walaupun kes penceraian diizinkan dalam Islam, tetapi ia amat dibenci oleh Allah. Penceraian ibarat merobohkan sebuah masjid dan ia dapat menggegarkan tiang araj. Berdasarkan statistik, ia menunjukkan peningkatan dari semasa ke semasa. Menurut statistik 2013 hingga 2017, ia menunjukkan kes penceraian paling tinggi berlaku di negeri Selangor sebanyak 57,838, diikuti dengan negeri Johor iaitu 28,788 dan diikuti dengan negeri Kedah 24,495 dan negeri paling sedikit ialah Perlis 4,115. Kes penceraian biasanya berlaku di kalangan umur di peringkat umur 35 tahun ke bawah iaitu tempoh perkahwinan 1 hingga 6 tahun. Tetapi ia tidak bermakna kes penceraian tidak berlaku di peringkat umur 40 hingga 60 tahun. Kes penceraian banyak berlaku di kalangan umat Islam walhal ia amat dibenci oleh Allah. Kes penceraian di kalangan orang Islam ia sebanyak 20,529 iaitu hampir 5 kali ganda daripada orang bukan Islam, iaitu 4,335. Oleh itu, apa yang menyebabkan kes penceraian ini berlaku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anifah Lana binti Zainuddin Al-Nahyal. Hari ini saya ingin menceritakan faktor berlakunya penceraian dan bagaimana kita hendak mengatasi masalah tersebut. Faktor berlakunya penceraian pertama ialah tiada kesefahaman di antara pasangan. Pasangan di Malaysia sering mempersoalkan tanggungjawab diri mereka masing-masing dan menyalahkan pasangan kerana tidak menjalankan tanggungjawab dengan sempurna, seperti isteri sering bekerja dan melupakan tanggungjawab diri mereka terhadap suami di rumah. Didikan agama yang kurang juga ialah faktor berlakunya penceraian di Malaysia. Apabila pasangan tidak mengetahui hukum hakam di dalam rumah tangga, mereka akan melakukan perkara yang dilarang dan ia boleh mengganggu emosi dan bertindak ganas, seperti suami sering mendera isteri di rumah dan boleh membawa kepada penceraian. Sikap cemburu pada suami adalah perkara harus yang ada pada diri suami untuk menjaga batas isteri dengan lelaki lain. Akan tetapi, cemburu yang melampaui batas boleh menimbulkan penceraian. Enggan dimadukan ialah faktor utama Enggan dimadukan juga ialah faktor berlakunya penceraian di Malaysia. Suami sering berkahwin tanpa keredaan isteri pertama dan isteri merasa diri mereka dianiaya dan ditipu. Oleh itu, isteri selalu meminta penceraian daripada suami mereka. Campur tangan dari mertua juga boleh membawa kepada penceraian kerana mertua sering membela kesalahan anak walaupun anak mereka yang salah dalam situasi tersebut dan pasangan rasa maruah diri mereka diperkecilkan apabila mertua membela anaknya. Ekonomi juga boleh membawa kepada penceraian kerana apabila pasangan hilang kestabilan dalam keuangan dan pekerjaan, mereka akan kekurangan punca rezeki dan mereka merasa penceraian ialah cara untuk mengatasi masalah tersebut. Sekarang saya akan menceritakan bagaimana kita hendak mengatasi masalah penceraian ini. Pertama, sebelum pasangan mendirikan rumah tangga, mereka hendaklah pergi ke kursus perkahwinan untuk mempelajari hukum hakam di dalam berumah tangga. Selain itu, mereka juga akan mendapat pendedahan awal di dalam berumah tangga dan mengetahui matlamat berkahwin yang benar menurut Islam. Yang kedua, pasangan hendaklah diberi didikan agama yang mencukupi sebelum mendirikan rumah tangga supaya mereka tidak melakukan perkara yang dilarang oleh Allah dan dibenci oleh pasangannya, dan mereka akan sentiasa berdoa untuk mendapat keberkatan Allah dalam berumah tangga. Selain itu, pasangan juga boleh mendapatkan kaunseling daripada JKM untuk mendapatkan nasihat jika mereka melalui permasalahan dalam berumah tangga, dan JKM akan menyelesaikan masalah mereka dengan cara yang baik. Yang keempat, pasangan hendaklah sentiasa belajar meminta maaf dan melupakan kesalahan pasangan jika mereka pernah melakukannya.
Okey, selain itu, mendengar dan memahami juga dapat mengatasi masalah penceraian ini. Okey, apabila pasangan meluahkan perasaan hati mereka, pasangan hendaklah menerimanya dengan hati yang terbuka. Dan akhir sekali, jangan pernah menyalahkan pasangan anda antara satu sama lain dan terima kekurangan mereka seadanya. Terima kasih, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum, nama saya Nurizatul Misali binti Abdul Jabbar. So, bagaimana cara untuk menangani isu penceraian ini? Saya tahu setiap orang yang sudah mendirikan rumah tangga pasti berlaku pertengkaran atau masalah. Tapi tidak semua masalah harus diselesaikan melalui pertengkaran. Kita sebagai suami isteri atau sebagai pasangan, kita harus lebih memahami antara satu sama lain. Contohnya, jika pasangan kita ada masalah atau berlaku something yang dia tak suka atau menyebabkan dia stres, so apa salahnya kita sebagai suami atau sebagai isteri peluk pasangan kita, kita usap dia, kita bagi dia ceria, kita bergurau senda dengan dia atau bawa dia keluar untuk menghirup udara segar bagi menghilangkan segala tekanan yang berlaku dekat dia. Sebagai contoh yang kita boleh ambil ialah Nabi Muhammad SAW. Dia adalah seorang yang sangat lemah lembut dengan keluarga dia. Dan dia tidak pernah berlaku kasar, dan cara dia melayan isteri dan keluarganya sangat boleh jadikan sebagai contoh yang baik untuk kita sebagai orang Islam dan sebagai rakyat Malaysia. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan iaitu cara untuk menyelesaikan masalah ini ialah melalui apabila kita ada masalah di dalam rumah tangga. Sebagai contohlah, jika isteri atau suami anda marah ataupun ada perasaan yang tidak puas hati, so anda sebagai pasangan tidak seharusnya menjadi marah, menjadi ingin bergaduh. Tidak semestinya begitu. Anda juga boleh menasihati pasangan anda. Sebagai contoh, suami boleh menasihati isteri dengan cara yang lembut, dengan cara yang betul, memberitahu isteri apa sebenarnya peranan dia sebagai seorang isteri, apa yang kewajipan yang perlu dilakukan sebagai seorang isteri atau sebagai seorang suami. Setiap masalah boleh diselesaikan melalui perbincangan sebenarnya, tidak semestinya melalui pertengkaran, melalui pergaduhan ataupun atau sebagainya. Dan akhir sekali, jika berlaku perselisih fahaman ataupun masalah ataupun pergaduhan di dalam rumah tangga, kita sebagai suami isteri, sebagai suami dan kita juga sebagai seorang isteri harus mempunyai satu perasaan, iaitu saling memaafkan. Jika suami marah, apa salahnya kita sebagai seorang isteri tundukkan diri kita, memaafkan seseorang suami. Janganlah kita rasa berdendam, rasa ingin membalas dendam dan sebagainya. Begitu juga dengan seorang suami. Jika isteri kita melakukan kesilapan, meninggikan suara dengan suami, ya kita tahu ia salah, tapi kita sebagai manusia tidak lari daripada melakukan kesalahan, betul tak? So, apa salahnya kita sebagai seorang suami mengampuni, memaafkan seorang isteri? Jika Allah itu boleh memaafkan dosa yang umat dia buat, hamba dia buat, sebesar laut pun, apatah lagi kita sebagai seorang manusia, betul tak? So, kesimpulan yang dapat saya ceritakan pada hari ini ialah melalui isu penceraian ini adalah setiap rumah tangga, suami, isteri dan keluarga perlu memainkan peranan yang penting. Setiap masalah ataupun setiap perkara yang berlaku di dalam rumah tangga tidak semestinya harus diselesaikan melalui perceraian. Sebab tu kita sebagai seorang wanita ataupun sebagai seorang lelaki, jika kita ingin menikahi atau mengahwini pasangan anda, sebaiknya kita mengenali lebih dalam tentang diri dia, tentang latar belakang, tentang perwatakan dia, percakapan dia dengan kita. Sebab bagi mengelakkan berlakunya perceraian, kerana zaman sekarang perceraian dianggapkan sebagai satu benda yang remeh, dan kita tidak menganggap perceraian ini sebagai suatu benda yang berat lagi. Rakyat Malaysia menganggap perceraian ini adalah satu perkara yang dah biasa berlaku. Even dekat dalam TV selalu keluar melalui perceraian. Apatah lagi
rakyat Malaysia yang kita tidak tahu, betul tak? Sebenarnya, apabila berlakunya perceraian, apabila berlakunya perpisahan di antara seorang suami dan seorang isteri, maka runtuhlah masjid dekat syurga tu. Itu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nampak tak besarnya kesalahan kita bercerai? So, sebelum kita berkahwin, kita fikir dulu, betulkah kita nak jadikan dia sebagai pasangan kita ataupun tidak? Akhir kata dari kumpulan saya adalah setiap orang melakukan kesalahan, setiap orang melakukan kesilapan. Kita sebagai seorang manusia, sebagai hamba yang sangat kerdil, yang sangat lemah, apalah besarnya kita untuk memaafkan orang yang melakukan kesalahan, apatah lagi suami atau isteri kita sendiri. Dan tidak semua benda yang berlaku harus diselesaikan melalui perceraian, melalui pergaduhan, melalui pertengkaran dan sebagainya. So, itu saja daripada kumpulan saya. Terima kasih.